Silakan Datuk Muslimin bin Yahya yang berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Sungai Besar meminta Perdana Menteri menyatakan justifikasi cadangan kepada pencarum agar membuat pinjaman bank dengan cagaran wang KWSP dan berapa kadar faedah yang akan dikenakan kepada pencarum yang layak dipertimbangkan untuk skim ini. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Sungai Besar. Untuk maklumat, bilangan ahli KWSP berumur bawah 55 tahun dengan simpanan kurang RM10,000 mencecah 6.7 juta. Dan majoriti, kalau kita tengok rekod, adalah di kalangan Melayu Bumiputera yang dapat secara median purata RM4,937 sahaja yang tinggal dalam simpanan. Sebab itu sekarang ini setelah 20 negara memberi keizinan pengeluaran tabung simpanan hari tua tak kala menghadapi COVID-19, semua negara itu telah menghentikan kelulusan tambahan. Tidak ada kecuali satu pun negara yang meneruskan. Sebabnya ialah kerana prinsip tabungan dan akad mereka itu adalah untuk pengeluaran masa akan datang, melainkan dalam kes emergency. Tentang soalan spesifik tentang kadar faedah, saya ingin menyatakan bahawa kita menggunakan instrumen kewangan Islam. Jadi dengan kos perkhidmatan yang minima, tetapi tidak mengukur dari segi faedah bank konvensional. Walaupun kita tidak menghalang kalau ada ahli-ahli sama ada Muslim atau terutama bukan Islam yang akan memilih meminjam mengikut kaedah konvensional. Tetapi KWSP memilih untuk meminta ahli-ahli menggunakan kaedah pinjaman Islam dengan kadar faedah yang paling minima yang tentunya lebih rendah daripada kadar pinjaman pasaran. Tetapi saya ingat jelaskan juga kerana ada yang salah faham tentang akaun dua ini masih boleh dimanfaatkan. Seperti mana yang kita umumkan dulu, pinjaman untuk pendidikan, untuk haji, untuk dan lain kemudahan, sakit, ke hospital, itu tidak dirubah. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sungai Besar. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih kepada Perdana Menteri atas jawapan yang saya kira sangat dinantikan oleh rakyat di luar sana. Tuan Yang Pertua, terdapat pelbagai pandangan bahawa pinjaman ini melanggar Seksyen 51 Akta KWSP. Namun telah dinafikan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi soalan saya, adakah Perdana Menteri telah mendapat nasihat daripada Peguam Negara berkenaan Seksyen 51 Akta KWSP dan apakah kaedah pengurusan risiko kemungkinan sekiranya peminjam gagal melunaskan hutang mereka? Terima kasih Tuan Yang Pertua. Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Tentunya dari segi penasihat undang-undang KWSP dan Peguam Negara telah dirojok dan tidak ada percanggahan dengan Seksyen 51. Walau bagaimanapun dari sudut jaminan kepentingan peminjam itu dipelihara. Umpamanya tidak ada dividen akan diteruskan walaupun dia beri cagaran umpamanya RM50,000 itu sebagai pinjaman, tetapi dividen itu akan diberikan sepenuh ikut kumpulan asal, jadi tidak dipotong. Jadi oleh demikian KWSP merasakan dalam beberapa tahun pulangan itu dapat diperoleh, maka kalaulah ada beberapa jumlah kecil yang gagal membayar, dia tidak mengesankan parah kerana jumlah induk dan dividen sudah ditambah. Dari potongan mungkin dari sudut dividen. Jadi risiko itu bagi, kalau faham saya, sangat minima. Soalan tambahan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Yang amat berhormat Perdana Menteri, soalan tambahan saya ialah apakah maklum balas yang diterima oleh kerajaan daripada kesatuan-kesatuan sekerja dan kaum pekerja pada umumnya tentang cadangan kerajaan
supaya pencarum membuat pinjaman bank dengan cagaran wang KWSP mereka. Adakah mereka bersetuju atau tidak bersetuju? Terima kasih. Yang berhormat Perdana Menteri. Saya terima beberapa pandangan dan ada pertemuan dengan KSP, Timbalan Menteri dan juga saya secara berasingan. Tadi telah kita jelaskan ya, bahawa ini bukan suatu satu-satunya tindakan. Kita cari jalan lain untuk membantu. Dan saya terangkan umpamanya perbezaan golongan pekerja dengan pekebun, nelayan yang kita bantu secara berasingan untuk mengurangkan beban mereka, dan juga bantuan-bantuan kepada pejabat awam, dan kita ambil langkah-langkah lain. Maknanya jangan anggap KWSP itu sebagai satu saja kaedah meringankan beban mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, seperti kita tahu memang ini diangkat dan saya terima memang ada juga keresahan kerana pandangan mereka adalah wang mereka, mengapa tidak boleh mereka gunakan. Tapi kita terikat juga dengan setup KWSP itu bukan pinjaman MARA atau ASP. Ya. Ini KWSP ini memang dalam akad kita itu jelas untuk hari tua. Sebab tu ada fatwa-fatwa yang jelas dalam hal ini. Ya. Umpamanya tidak dikenakan cukai. Ya. Dan malah dalam beberapa konteks beberapa kemudahan tambahan diberikan hanya kepada pencarum. Jadi saya terima baik seperti mereka Pasir kata ada beberapa teguran, tapi saya harap mereka faham bahawa ada keterbatasan. Saya boleh hanya setuju, tapi saya bimbang tentang 4-5 tahun akan datang. Kalau dengan RM4,000 tinggal atau RM10,000, masa depan keluarga mereka itu akan tentunya sukar. Jadi itulah sebabnya kita mengambil keputusan yang sedemikian.